Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang buat taufik dan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala, malam ni kita dapat sambung balik pengajian kita Safinatul Najah. Cuma hari ini sambungkan pasal yang ke-8. Al-Mujibatul Ghusli Sittatun. Okey. 8. Pasal yang ke-8 yang mewajibkan mandi itu 6. Betul tak? Okey. Baik, kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allikumullahu ta'ala amma ba'd wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faslun mujibatul ghusli sittatun. Pasal ke-8 yang mewajibkan mandi itu ada 6 perkara. Kita baca yang Arab dia. Ilajul hasyafati fil farji wa khurujul maniyyi wal haidu wan nifasu wal wiladatu wal mautu. Ada 6. Ya. Yang pertama, memasukkan hasyafah pada faraj. Yang kedua, keluar mani. Yang ketiga, keluar haid. Yang keempat, keluar darah nifas. Yang kelima, keluar anak. Dan yang keenam, mati. Wajib mandi. Yang wajib mandi ni ada 6. Baik, dalam bab mandi ni kita tengok dia ada 2 lah. Yang pertamanya mandi yang biasa ni, yang sunat ni. Sunat kan. Macam sunat hari Jumaat, pagi Jumaat. Sunat bagi orang yang nak hadir sembahyang Jumaat. Seeloknya bila kita nak hadir. Mungkin pagi tadi kita mandi tapi kita nak pergi kerja. Lepas tu kita balik kerja, kita mandi nak pergi sembahyang Jumaat. Yang tu lah. Tapi kalau kita mandi hak pagi tadi tu, mari nak masjid tu, ya boleh dah hak pagi tadi tu. Mari hak subuh tu katanya. Mandi tu kita mari hak subuh Jumaat tu memang tak balik dah, memang terus nak mari Jumaat dah. Yang tu pun boleh dia dah tu. Jadi ada orang buat amalan dia mari sembahyang subuh ni, hari Jumaat ni dia mari daripada subuh lagi. Dia tak balik dah. Ada yang mari awal sikit lepas sembahyang sunat duha. Ada yang awal lagi sembahyang isyraq, dia mari. Itu sembahyang sunat. Seperti sembahyang raya, 2 hari raya. Hari raya ni sembahyang sunat ni dia tak kira lah sama ada orang tu nak pi sembahyang raya ke tak sembahyang raya, disunatkan mandi raya. Berbeza dengan Jumaat, disunatkan bagi orang yang nak pi Jumaat. Jadi orang tak pi Jumaat dak lah. Kalau orang perempuan dia tak mari sembahyang Jumaat, jadi dia tak dak lah sembahyang sunat Jumaat. Tapi kalau orang perempuan nak mari sembahyang Jumaat boleh lah. Boleh. Bila boleh dia nak mari boleh. Dia boleh sembahyang sunat pagi Jumaat tu. Tapi sembahyang raya, orang perempuan haid ke apa ke mana tak boleh sembahyang pun nak mandi boleh tak? Boleh. Dia nak mandi hari pagi hari raya tu boleh. Baik, kita bukan nak cerita tentang sembahyang sunat, cuma kita nak cerita bahagi 2 sembahyang tadi. Ada yang sunat dan ada lagi satu lagi yang mana tak sah ibadah melainkan dengan juga kena mandi juga. Jadi macam tadilah dia sebut ni yang pertamanya kita tengok yang mewajibkan mandi ni, jadi wajib kena mandi ni, jadi syarat sah nak ibadah yang lain ni ilajul hasyafati fil farji. Ini memasukkan hasyafah pada faraj. Ini masukkan kadar dibahas oleh para ulama, iaitu kadar kepala zakar itu sampai kat takuk tu lah. Jadi kat situ ya, kalau laki-laki ni dia dah wajib kena mandi. Sama ada keluar mani atau tak keluar mani, masuk dia ke dalam faraj, tetap wajib mandi. Sama ada jalan halal atau tak halal dia, tetap wajib mandi. Jalan halal kata isterinya, halal lah tu. Tapi wajib mandi ya, tetap wajib mandi juga.
Tapi kalau tak sampai lagi had tu katanya, baru letak sikit dia kata tak sampai takok tu, tak wajib mandi bagi lelaki, tapi wanita tu tetap kena mandi dah. Dia tiada masuk sesuatu. Itu disebutlah kitab fiqh yang panjang lebar lagi. Bagi orang yang terputus kepala zakarnya, dikira had yang katalah kepala zakarnya 2 inci katanya, dia terputus dah had tu katanya. Tiba-tiba dia tak ada, tapi dia sembuh apa semua, esok semua nanti dia masih bernafsu juga. Jadi dia boleh bersetubuh juga. Tapi nak kira tu macam mana? Dia kepala zakar dah tak ada lah ni, terputus dah kata. Dia ada satu kisah dulu, kawan saya cerita lah. Orang kot belah botol, dia buang air besar, duk berak kot dalam parit, parit tali air benar tu. Rupa-rupa dia kura main sambak, putih. Putih sungguh. Kita cerita lah ni, mana rupanya ada kisahnya. Berlaku sungguh. Masa tu dia baru anak seorang. Lepas putih tu dapat pula 2 orang pula. Nak kata dia masih lagi bernafsu juga lepas tu. Lepas tu nak kira tu had apa tu kepala zakat dia tak ada kepala zakat je dah. Tengok kepala zakat dia sebelum ni tu tara mana berapa inci, mana panjang apa sekian ke mana, tara tu. Bila dia masuk kadar tu ya, walaupun tak ada kepala zakat, dia tetap juga wajib mandi. Sama ada keluar mani atau tak keluar mani. Sama ada jalan halal atau jalan haram. Jalan haram ni macam mana lagi? Mungkin dia zina, dia rogol ke apa, masuk zina juga. Apa lagi? Walaupun isterinya, tapi dia liwat isterinya katanya, masuk lubang juga. Tapi lubang dubur katanya, tetap dia kena mandi dan haram. Zina, mandi dan haram. Rogol tetap agak mandi dan haram. Isterinya, isterinya halal, dapat pahala semua tu lah, pada jalan depan lah, pada jalan belakang. Sama ada manusia atau binatang. Binatang katanya pun haram juga. Dan wajib mandi lah. Bila dia masuk ya, faras itu bukan katanya kemaluan dia. Faras tu saya kira dubur atau kubur. Kedua-dua tu bila masuk ya, hukumnya wajib kena mandi kalau sampai had, sampai lepas daripada kepala zakarnya. Sama ada laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki macam mana lah, dia liwat laki-laki ya, kan, melalui jalan dubur, haram dan wajib mandi. Haram jatuh hukumnya lagu mana nanti dalam bab wuduk depa semua tu, dalam bab qanun undang-undang tu ada lagi. Orang macam ni kena buat ke mana dan sebagainya. Kalau tengok pendapat-pendapat ada lagi, orang yang liwat ni hukumnya kena bawa naik atas tempat yang tinggi, lempar turun bawah. Dia lebih dahsyat lagi hukum daripada hukum zina. Dahsyat zina rejam ya. Tapi hak ni dah, hak ni yang bawa naik tempat tinggi, lempar turun bawah ni. Dahsyat. Sebab Allah Ta'ala pun musnahkan kaum Nabi Lut. Kita tengok dulu ni, angkat lempar piduk bawah tu, pitak bawah sekali tu, angkat bang bumi tu, lempar duduk di bawah tu. Macam tu lah. Sebab tu hukum hudud ni, bawa naik satu tempat tinggi, lempar bang ke bawah. Kita tak boleh nak kali bumi bagi lempar di bawah. Allah Ta'ala boleh buat lah. Kita takat gitu lah boleh buat. Baik, kita kata ni isteri kita ni, saya angkat nikah halal apa semua ni, halal tu hak depan, hak belakang dah haram juga hukumnya. Tak boleh. Tu kita cerita apa lagi yang haram. Sama ada manusia atau binatang dan sebagainya. Ni kita cerita mengenai tentang memasukkan syahwat. Hikmah mandi ni, asal-asal makna mandi ni dia mengalirkan air pada anggota tubuh badan lah. Tapi mandi yang dinaki syarak ni, iaitu mengangkat hadas besar kita. Kita nak angkat hadas besar kita. Sebab apa? Kita disuruh angkat hadas besar kita. Perkataan salah satunya, orang berhadas besar ni dipanggil junub. Junub tu maksudnya jauh. Janabah tu maksudnya jauh. Jauh. Bila orang berjunub ini, saya nak hurai kalimah-kalimah tu. Kenapa dipanggil perkataan junub? Kan? Junub ni, orang yang berjunub. Junub tu maknanya jauh. Apa maksud jauh di situ? Dalam ayat Quran sebut junub tu. Tak kira orang tu seorang ke, laki ke, perempuan, dipanggil junub juga. Dipanggil junub juga. Ramai ke, junub juga. Dalam ayat Quran tersebut junub, junuban. Maknanya jauh. Apa maksud jauh? Orang yang berjunub ini, yang berhadas besar ini, dia ni disuruh jauh daripada buat amal ibadat. Dia boleh tak semayang? Boleh, dia kena jauhkan semayang. Boleh tak baca Al-Quran? Tak, dia kena jauhkan baca Al-Quran. Dia boleh tak tawaf? Tak boleh tawaf. Dia tak boleh.
Lepas tu apa lagi? Ada hadis-hadis yang lain cerita malaikat menjauhi 3 golongan. Salah satu golongan itu ialah orang yang berjunub. Yang pertama, orang mayat orang kafir. Malaikat tak main bagi rahmat ke nak, tak ada. Biarlah, malaikat tak layan langsung. Yang kedua, orang yang berjunub. Sebab tu kita berjunub ni, kalau kita makruh kita makan dan sebagainya, sebagian ulama menghukumkan makruh, maka dia suruh cepat kita segera angkat hadas besar. Bila sampai dah tahap kita dah boleh angkat hadas besar, okey, terus. Jangan tangguh-tangguh hidup. Cepat, suruh segera kita angkat hadas besar. Sebab malaikat dia menjauhi orang yang berjunub. Bila junuban tu saja bukan jauh daripada buat amal ibadat, tetapi malaikat pula menjauhi dia juga. Sebab tu dia dinamakan junuban, yakni jauh. Jadi kita tak maulah jauh daripada buat amal ibadat, tak boleh ni tak boleh nak buat semua, nak sembahyang tak boleh. Bagi orang sembahyang fardu saja dia kata lambat lagi lah. Tapi orang Islam ni bukan sembahyang fardu saja, kan, kita ada lagi sembahyang sunat yang lain kita dah buat. Bagi orang Islam ni baca Al-Quran sentiasa kita dah baca. Hak ni sagi hak ni Quran semua, ayat Quran semua sentiasa kau boleh kita ni dengan Al-Quran. Tapi kalau dia rasa baca Quran tu hanya musim bulan puasa saja, tu yang dia tangguh lambat tu, dia kata dia bukan nak baca Quran tu dah. Kita ni kalau berjunub cepat kita angkat hadas besar. Sebab Allah Ta'ala suka orang yang bersuci. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala suka orang yang bertaubat dan juga orang yang sentiasa mensucikan dirinya. Jika dia berhadas, dia cepat dia angkat hadas besar. Jadi ada lagi sebagian ulama kata dia tak akan kerat kuku, gunting rambut selagi dia tak, hukumnya tu makruh, boleh nak kerat kuku apa semua tak haram. Tetapi mereka itu pendapat yang utama. Pendapat yang lain ada lagi yang haram. Sebab apa? Esok kita akan dibangunkan esok dengan didatangkan balik kuku kita, rambut kita yang dalam keadaan tidak berjunub itu. Jadi para ulama ahli sufi dah, dia mesti angkat hadas besar dulu. Tu supaya rambut dia apa semua nanti, kuku dia nanti dia takkan kerat dulu lepas tu baru mandi dah. Dia mesti mandi dulu lepas tu baru dia kerat kuku dan sebagainya. Sebab apa? Kuku kita yang semuanya akan datang balik. Badan kita yang hancur apa semuanya akan datang balik esok di akhirat. Rambut kita apa semua ni yang kita tanam dalam bumi lama apa semua ni, nanti dia akan mari balik walaupun kita gunting di dunia apa semua ni. Dan ada lagi hadis-hadis cerita mengenai tentang disimpan kuku. Simpan kuku. Jadi sebelum ni saya tak jumpa, tapi saya jumpa orang simpan untuk. Saya tengok beberapa orang pelajar tahfiz, mereka menyimpan kuku mereka bubuh dalam satu botol. Tak kerat semua bubuh dalam tu semua. Tapi masa tu saya tak tahu lagi dalil daripada mana. Saya tengok. Jadi saya tawakkuf. Benda yang kita tak tahu, dia tu ada hadis kata ada hadis, kita jangan kata ni pandai-pandai buat ni. Ada. Jangan kata lagi. Tunggu lama-lama baru saya jumpa. Jumpa lama jugalah baru jumpa. Ada lagi hadis menceritakan kita sunat kita menyimpan kuku kita, yang kita kerat tu semua, simpan tempat yang elok lah. Atau kita tanamkan dia. Tanam pun simpan tempat elok kan. Kan paling elok tanam tu terus. Tu. Baik. Dalil mengenai tentang mandi ni ada banyaklah hadis-hadis. Salah satu daripada Abu Hurairah, hakun ala kulli muslimin an yaghsila fi kulli sab'ati ayyamin yawman yaghsilu fihi ra'sahu wa jasaduhu wa 'inda muslim haqqulillah. Dalam kitab Muslim ada tambah lagi sikit haqqulillah. Ini setiap orang muslim mesti mandi sekurang-kurangnya seminggu sekali. Kalau tak mandi tak boleh. Mesti kena mandi kat sekurang-kurangnya seminggu sekali. Kita kalau kok ni payahlah nak cari orang tak pas seminggu sekali kan. Sebab apa? Pasal kita pandai semuanya. Tapi tempat sejuk tu. Tempat sejuk tu seminggu tak ada apa. Saya tanya pelajar-pelajar Mesir ketika musim sejuk, buka pintu rumah tu macam buka pintu air. Buka pintu rumah nak keluar tu buka macam pintu air, peti air. Mari dengan sejuk tu. Mandi yang panas pun tak mau. Saat dia pun sejuk balik. Semua tu. Lagu tu lah.
Tu jadi kita ni kata, "Hoi, seminggu tak mandi macam mana ni? Mana boleh? Apa tempat sejuk tu? Memang ada sungguh. Sampai seminggu tak mandi pun ada." Betul kan? Tapi dia kata paling kurang pun tak ada seminggu mesti ada agak sekali mandi. Diurai lagi dalam bab hadis ini, maksud seminggu sekali itu ialah mandi sunat pagi Jumaat. Dia kena kita lah. Pagi Jumaat tu mandi juga. Sunat kita bagi. Jadi ulama-ulama mujtahid semua mengatakan, sepakat mengatakan mandi kerana mandi untuk mengesahkan ibadat-ibadat lain itu adalah hukumnya wajib. Kalau mandi yang tidak untuk mengesahkan ibadat yang lain itu hukumnya sunat. Mandi junub ni barulah kita boleh sembahyang. Dia nak mengesahkan sembahyang mesti kena suci daripada junub, hadas kecil, hadas besar. Maka yang tu mandi itu hukumnya adalah wajib. Wajib ni sepakat ulama semua mengatakan wajib. Dia nanti ada yang khilaf dan sebagainya. Ni wajib. Hikmah disuruh kita mandi ni ada beberapa. Yang pertamanya, dia mendapat pahala. Mandi dapat pahala. Sebab tu dia perintah, at-tahuru syatrul iman. Bersuci ini adalah sebahagian daripada iman. Bila kita mandi mesti kita bersihkan diri kita dan sebagainya. Itu kita akan dapat pahala. Dapat pahala. Bila mandi kita wuduk ke, mandi ke, semuanya dapat pahala. Ada ganjaran pahalanya. Bukan saja dapat pahala, digugurkan dosa-dosa. Imam Abu Hanifah dapat melihat orang yang angkat hadas ni, nampak lihat air titisan tadi tu digugurkan sekali dengan dosa-dosanya. Dia tengok dalam hadis cerita, kata dosa tu digugurkan. Lepas tu dia minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga diberi kasyaf kepadanya. Allah Taala bagi. Imam Ahmad ni hebat ni. Dia minta doa, bagi. Dia pernah minta doa di tengah padang pasir makanan, Allah Taala bagi. Datang orang Yahudi mai di tengah padang pasir nak uji Imam Ahmad ni. Ada padri hebat ni, padri besar ni, berjalan dengan dia, bersamping dengan dia. Sampai dia nak test Imam Ahmad, pergi di tengah-tengah padang pasir nak minta benda yang tak boleh nak terima. Minta lauk ayam, daging, apa semua, hidangan yang hebat-hebat dengan buah yang tak ada musim tu semua. Dia minta buah anggur, lapar semua, macam-macam minta. Kalau boleh try. Imam Ahmad mayang 2 rakaat, minta turun kedebuk tu, masuk Islam terus dia tu, padri. Terus. Nak kata ni, dia ni, Imam Ahmad ni memang cukup hebat. Imam Ahmad Ibn Hanbal ni, Hanbali. Jadi dia doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, minta dapat kasyaf tu. Dia dapat melihat dosa-dosa yang gugur itu. Jadi betul hadis Nabi yang cerita kata dosa-dosa orang yang ambil wuduk ni dosa-dosanya digugurkan. Ya, memang betul sungguh. Tapi akhir sekali Imam Ahmad tak mampu juga menerima kasyaf itu. Dia nampak dosa, nampak banyak. Tak boleh. Sebab itulah kenapa Allah Ta'ala tak bagi kita nampak semua perkara-perkara yang itu, perkara yang gaib dan sebagainya. Kalau nampak je yang kata apa, kalau dia bagi kita nampak jin dah lah. Tak boleh duduk kita kan. Ni kita tak nampak, boleh elok pergi mana. Tidak akan masuklah kebun nampak jin. Tu dia kan. Jin bukan rupa je kita. Kan. Rupa dahsyat-dahsyat semua nak tengok tu. Ya Allah. Jadi memang ada hikmah kita tak nampak dosa tu dan sebagainya. Jadi Imam Abu Hanifah doa balik pada Allah Subhanahu Wa Taala, suruh angkat balik kasyaf tadi. Angkat balik. Lepas tu dia tak nampak dah. Tak apalah, tapi memang terbukti, nak cerita terbukti hadis Nabi mengatakan orang yang berwudu, orang yang bersuci tadi ni bukan saja mendapat pahala tetapi dosanya digugurkan. Lepas tu pula hikmah yang berikutnya, kalau kita tengok mandi ini, dia menjaga kebersihan. Bila kita mandi ni memanglah kita cuci habis semua dah. Lepas tu pula dia memberi keselesaan pada orang lain. Kalau kita tak mandi, bau dan sebagainya kan. Bila mandi kawan-kawan kita pun berasa okey. Kalau tak mandi, bau Allah. Mai duduk sebelah kita tak mandi kan. Nak pula jenis bau. Bau kambing tu, bau hapak macam kambing tu. Hak tu lagi lah. Dia berpeluh dia bau tu. Tu. Lagilah kalau dia mandi, okey. Ada setengah orang tu dah buat takat peluh biasa-biasa tu tak bau. Tapi kalau buat kerja berpeluh-peluh tu bau jugalah. Buat takat peluh hak biasa ni tak. Baik, dia memberi keselesaan kepada orang. Tu hikmahnya. Bila orang selesa tu macam mana?
Dia ada kelebihan-kelebihan dia tu. Kita tengok lagi orang yang mandi ni, terutamanya hak kerana junub, dia memberi kesegaran, segar balik. Saya kata apa, hak biasa kita dah kerja pun balik mandi, rasa segar balik semua tu tu. Jadi dia menyegarkan tubuh badan kita. Itu hikmah-hikmah kalau kita tengok mengenai tentang mandi. Baik, kenapa mandi junub ni, air apa semua ni pas bila dah mau mati semua ni, bertemu dua khitan dan sebagainya ni, adalah hukumnya wajib. Sebab kita dah cerita tadi, sebab dia nak mengesahkan ibadah kita, sembahyang dan sebagainya, nak membolehkan kita ni membaca Quran dan sebagainya. Baik, kita tahu sebab-sebab nak mandi janabah ni. Yang pertama tadi tu, iaitu masuk zakar ataupun kepala zakar tadi dalam faraj. Dah sebut faraj tu lubang, dah sebut lubang tu bukan saja kemaluan depan. Apa saja yang dia masuk, sama ada laki, perempuan, jalan depan, jalan belakang, ke tubuh, ke apa, ke semuanya, binatang ke manusia ke, hukumnya dia wajib mandi. Yang berikutnya kita tengok khurujul mani, keluar mani. Ada satu hadis, kalau kita tengok Ummu Sulaim, dia pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bertanya, ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haqqi fa la ala mar'ati an min ghuslin idza ihtamalat, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am idza ra'aitil ma'a. Ummu Sulaim ni pernah datang bertanya kepada Rasulullah mengenai tentang air mani, keluar air mani. Lah keluar air mani ya, memang kena mandi. Dia bertanya, kalau orang perempuan bermimpi keluar air mani, bermimpi, adakah dia kena mandi? Jawab Rasulullah, ya, sekiranya ada, dia melihat ada air mani. Jadi wajib mandi, sama ada dia ingat mimpi tu atau tak ingat. Contoh kadang dia makin pagi tengok basah katanya, kat pakaian dia ada keluar air mani, tengok ada bau air mani katanya, tapi dia tak sedar mimpi tu. Rasulullah kata, kalau dia bermimpi ya, kalau dia basah ya, wajib mandi. Sama ada dia lupa mimpi, dia tak sedar, tidur sangat apa tak sedar katanya, tapi tengok keluar basah katanya, wajib mandi. Dalam hadis yang lain pula, kalau dia bermimpi, mimpi jima, tapi makin kering, tak ada apa, tak ada basah apa semua, tak wajib mandi. Bila lihat ada air, barulah wajib mandi. Cuma dibahas oleh Imam An-Nawawi, kalau dua orang yang tidur, dua orang yang dah balik katanya, dua orang laki-laki yang dah balik, ni kita tambah sikit lah ilmu perbahasan, payah nak berlaku tu, tapi kita cerita. Dibahaskan oleh Imam Nawawi, kalau mereka tidur di satu tempat, satu katil, orang lelaki kata dua orang tidur tu katanya, dia mimpi, tapi tak pasti air mani tu siapa punya. Tu pula, bila tak pasti, bila tak dapat pasti air mani tu siapa punya, kawan ni pun tak pasti hak dia ke kawan ni. Jadi orang yang pertama si A tadi ni tak wajib mandi, sebab dia tak dapat jelas, tak nampak juga ada air, tak dapat basah juga katanya. Tapi mereka berdua-dua ni ada mimpi katanya. Baik. Tapi mungkin ada kesan air mani, tetapi bukan dekat dengan dia. Jadi dia, ini bukan air mani dia, ni pun kata bukan air mani aku. Ada kot jumpa air mani, tapi pun dia tak pasti tu hak dia, bukan dia rasa tu bukan hak dia punya. Jadi kalau begitu, hak yang dia bila dah tak yakin tu hak bukan hak dia punya, mungkin hak orang lain. Sebab ada orang lain, kalau dia seorang je, tak ada orang lain lah, hak basah tu dia punya lah. Ni tak, sebab ada dua. Ni kita cerita sebab ada dua orang. Kalau begitu, mereka berdua-dua tu tak wajib mandi. Sebab boleh jadi kemungkinan hak kawan tu pun kemungkinan hak kawan ni. Gitu, tak wajib mandi. Bila tak wajib mandi, tapi walau macam mana pun sunat mereka berdua tu mandi. Tapi nak cerita bukan wajib mandi. Bila tak wajib mandi,
Hak yang seorang ni boleh jadi makmum pada seorang tak boleh juga. Sebab dia duk sangka tu hak kawan tu punya. Kawan tu tak mandi, dia boleh ikut dah. Tak boleh ikut, tak sah orang kira hak seorang lagi tu. Begitu kawan pun tak boleh ikut sembahyang di sebelahkan orang ni. Kedua-dua tu sebab dia menyangka itu hak kawan dia. Kawan dia pula menyangka hak ni hak kawan dia. Gitu. Itu kita cerita yang dibahaskan oleh Imam An-Nawawi. Lepas sikit. Walau macam mana pun, kalau kita mimpi keluar air mani, kini kita tajuk kita keluar air mani. Bila keluar air mani ya, sama ada dengan cara halal, tak halal ke mana ke, dia tetap mimpi ni tak berdosa lah. Mimpi ni kan, bila mimpi ni tak berdosa lah semua ni. Baik, tapi kalau dia fikir-fikir orang lelaki ni, dia fikir-fikir orang perempuan katanya, dia bayang-bayang orang perempuan keluar mani. Keluar mani wajib juga mandi. Tapi haram dia berfikir tu. Allah Ta'ala bagi otak, akal fikiran, suruh fikir tentang yang lain, kan? Ulul albab ni pakai cerdik akal kita, suruh fikir hak elok-elok. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Allah Ta'ala suruh kita tengok langit, fikir tentang ciptaan langit, bumi, apa semua tu. Nanti otakmu akan jadi cerdik, ulul albab. Tu. Jangan kata saya dah tengok langit dah. Nanti Allah Ta'ala akan bagi kepahaman, bagi kecerdikan, ketajaman ke akal fikiran kita. Tu. Allah Ta'ala suruh buat begitu. Bukan suruh duk hayal, fikir orang perempuan duk fikir orang lelaki. Apa keluar mandi, tetap wajib mandi dan hukumnya haram. Atau dia tengok telet. Dia skodeng ke, mengintai ke apa ke, tengok orang perempuan ke mana, tengok. Tadi dia tak tengok orang perempuan, dia duk pejam mata, dia hayal katanya. Keluar mandi. Batal juga. Apa ni? Wajib mandi juga dan haram dia buat begitu. Atau tengok orang perempuan, dia tak sentuh orang perempuan, tengok tak tahan katanya. Orang perempuan tengok lelaki-lelaki tak tahan katanya. Keluar air mani katanya. Haram serta wajib mandi. Kita cerita tajuk keluar air mani, wajib mandi. Apa cara sekalipun, mimpi ke ataupun bukan dengan cara mimpi ke, lagu mana ke, unani ke sebagainya, tetap juga hukumnya wajib mandi dan haram. Baik. Jadi kalau yang bersetubuh tadi tu, kalau sampai keluar mani, dia ada dua sekali lah. Tapi satu pula masuk kepala zakarnya tak keluar mani, ataupun dia masuk dah sampai keluar mani, pun tetap juga kena mandi juga. Baik. Ada satu hadis, wa massal khitana faqad wajaba al-ghuslu. Apabila bertemu dua alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan, ini bersetubuh lah maksudnya, mereka berdua wajib mandi. Itu kedua-dua wajib mandi lah. Yang berikutnya, selepas bertemu dua khitan, keluar mani, wal haid dan haid. Haid ni khusus untuk orang perempuan, orang laki-laki tak ada lah. Ada pula tadi hak bertemu masuk khasyafah tadi ni berlaku antara laki dan perempuan. Keluar mani ni boleh berlaku pada laki dan juga perempuan. Tapi haid ni hanya untuk orang perempuan, dan nifas, darah selepas bersalin pun kerana ni pun untuk orang perempuan. Wiladah ni keluar anak. Keluar anak ni dia wajib mandi juga. Yang ketiga, yang seterusnya, yang berikut, yang terakhir tu, yang keenam tu, wal maut. Ni laki dan perempuan. Kecuali ada lagi kecuali sikit orang yang mati syahid sebagainya tu, tu lain lah tu. Hak tu kira lain lah. Dan wali-wali Allah Ta'ala yang Allah pilih berada di dalam laut, berada di atas langit dan sebagainya, hak tu lain, kita kira lain. Hak tu walau macam mana pun Rasulullah pernah melihat orang yang mati syahid ni sebenarnya dimandikan juga, tapi dimandikan oleh para malaikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi dapat melihat titisan-titisan air daripada rambut-rambut orang yang mati syahid. Apabila diusung, ditanam dia, maka nampak ada titisan-titisan air. Nabi yang nampak tu. Cuma kita saja tak wajib mandikan dia, tetapi sebenarnya dia dimandikan oleh malaikat. Kita dah sebut tadi, ada beberapa perkara yang malaikat tak hampir. Salah satunya orang yang junub, yang keduanya orang kafir, mayat orang kafir. Tapi mayat orang Islam ni malaikat akan ada bersama dengan dia. Bila kita semayang ya,
Sembahyang jenazah. Tengok sembahyang jenazah. Kalau kita ada 7 orang, disuruh buat 3 saf. Seorang tu imam, ada lagi 2 orang lagi, 1 saf, buat 2 tu bagi jadi banyak saf. Bukan buat 1 saf macam sembahyang jemaah enggak. Tetapi sembahyang jenazah disuruh buat 3 saf kalau ada 7 orang. Seorang tu imam, ada lagi 6. 6 tu buat 2. Buat jadi 3. Tu. Kalau nak buat seorang-seorang tak jadi saf, tapi buat 2. Terus buat 3, 6 juga jadi 2 saf ya. Tapi disuruh buat 2 bagi jadi 3 saf. Tu. Sebab apa? Yang lain tu saf yang kosong itu disambung oleh malaikat-malaikat Allah. Ini orang Islam bila mati ya, malaikat lain akan mari menyembayangi jenazahnya juga. Jadi sebab apa hadis tadi bercerita malaikat akan mari pada mayat orang Islam, tapi dia tak pi pada mayat orang kafir. Satu lagi tengah nak cari tak mana. Baca tadi dia jumpa 3. Mana satu lagi? Dia dalam tajuk junuban tadi tu. Maksud jauh. Baik, lagi jumpa. Kadang-kadang duduk di nota kaki. Tu yang. Baik, larangan. Di sini dia tak ada tajuk larangan. Orang yang junub tadi ni, orang yang haid nifas wiladah tadi. Yang maut tu tak apa dah tu. Sebab dia dah meninggal, tak ada larangan bagi dia dah. Bagi orang yang hidup lah pula yang ada larangan. Baik, salah satunya bila orang yang berjunub ni, dia tak bolehlah nak sembahyang. Dia tak boleh nak membaca Al-Quran. Dia tak boleh, dia kena menjauhi membaca Al-Quran. Tentang membaca Al-Quran ni dia ada sikit pengecualian. Sekiranya itu adalah zikir, maka dia boleh. Seperti baca Bismillahirrahmanirrahim ketika mula nak berhadas, kita mula nak angkat hadas besar kita. Disunatkan. Itu Bismillahirrahmanirrahim tu ayat Quran, tapi dia mesti kena niat itu adalah sunat wudu. Sunat mandi. Kalau bab mandi ni sunat mandi. Lepas tu apa lagi? Doa. Orang berjunub boleh doa. Ya, doa. Tapi doa tu kebetulan kena ayat Quran. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Dia Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu ayat Quran juga tu. Apa dia lagi? Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Itu ayat Quran tu. Subhanallazi, ada ayat Quran cerita apa ayat tu, ayat Quran. Tapi tu kita akan doa naik kenderaan. Subhanallazi sakhkhara lana. Kena niat doa. Ada kecualikan sikitlah sebab tu. Cuma tawaf tu kalau kita tengok tawaf pun sama juga. Tetapi tawaf ni Allah Ta'ala beri sesuatu pada kita. Walaupun kita syarat nak tawaf tu kena suci, kena ada wudu, suci daripada hadas besar semua. Tapi tawaf ni kita boleh bercakap. Tapi cakaplah yang baik-baik. Semayang tak boleh, semayang nak cakap tak boleh. Dia mesti kena ada ikut hak tu ya. Yang lain tu boleh dalam apa ni, dalam tawaf tu kita boleh cakap lah. Ya, tapi cakaplah yang baik-baik. Tawaf dia tak macam semayang. Ada beza sikit. Sembahyang tak boleh kita nak cakap keluar bahasa lain, yang tak boleh kan. Tawaf pun boleh kita cakap dalam bahasa Melayu, boleh, tapi cakap yang baik-baik. Boleh. Baik, itu beberapa larangan. Kita tak boleh tawaf, tak boleh sembahyang, tak boleh berpuasa dan sebagainya, dan membaca Al-Quran, termasuk menanggung ayat Al-Quran. Cuma duit ada sikit dibahas duit yang dicetak tulis dengan ada ayat Quran. Ada seorang ulama nama dia Taqiyuddin Husain, dia tak boleh, tak benarkan juga. Tapi yang ulama-ulama lain tulisan ayat Quran pada duit tu, ada duit belah negara Arab tu dia pupuh ni ke.
Ada nama, ada ayat Quran juga. Tu. Dululah, lama-lama dulu dia ada ayat Quran. Membenarkan, boleh buat duit. Tu. Kalau tidak tak. Kita nak beli macam mana apa semua kan. Betul lah, nak pegang macam mana apa semua tu. Jadi dibenarkan situ. Jadi ayat Quran ni kalau kita niat membaca ya tak boleh. Jadi kalau kita niat tu sebagai zikir atau doa ya boleh. Ada sebahagian lagi ulama mengatakan, tapi ini seorang dalam bab ayat Quran ini ada seorang ulama seperti Sa'id bin Musayyab, bukan seorang, setengah ulama, salah seorangnya seperti Sa'id bin Musayyab mengharuskan kepada orang yang berjunub membaca Al-Quran jika Al-Quran berada dalam hafalannya dan tidak menyentuhnya. Dia hafizah, tak kira ke mana. Jadi ada sebahagian juga ulama, kalau kita tengok pendapat Asy-Syafi'i tak boleh baca, tapi ada lagi ulama-ulama yang lain, dia hafal Al-Quran, jadi dia kena ulang balik. Kalau kata dia main haid, katanya 9 hari, 10 hari, kalau tak ulang habis hafalan. Kan? Dia pun memang kena hari-harinya. Ada yang 10 hari, 11 hari, dia masih lagi kira haid lagi, tak lebih pada 15 hari ya, dia kira haid lagi tu. Jadi macam mana ni? Ada lagi sebahagian ulama yang lain, bukan Imam Syafi'i, tapi sebahagian ulama yang lain, salah seorangnya Sa'id bin Musayyab, dia mengharuskan bagi orang yang menghafal Al-Quran, dia menghafalnya, membacanya. Bukan baca dalam hati. Baca dalam hati tak ada khilaf. Baca dalam hati tak ada khilaf. Tengok tak pegang tak ada khilaf. Boleh tengok baca dalam hati, tak keluar di mulut. Tu tak ada khilaf semua. Mazhab mana pun boleh semua. Orang lain buka Quran dia tengok, tapi dia tak baca. Tengok betul ya, baca dalam hati ya, tengok baca dalam hati ya. Hak tu tak ada khilaf sebab dia tak sentuh. Tapi ada lagi ni, dia baca di mulut, tapi dia tak menyentuh dan sebagainya. Dia nak menghafal, dia nak kena tengok ke hafal tu. Hafal ada satu lagi, pakai satu lagi, dia nak mengulang-ulang hafalan-hafalan dia. Apa dia kena tengok? Kena tengok, tapi dia tak menyentuhnya. Ada lagi sebahagian ulama yang membolehkannya. Jadi kita tengok ada khilaf banyak lah. Terutama madrasah hafiz, mereka pegang dengan ni lah, madrasah tahfiz ni, mereka pegang pendapatnya ni. Nanti kita akan tengok pula nanti ustaz-ustaz lain kata jangan dengar apa ni, ada orang kata apa semua boleh ni baca Quran, tak boleh ni dalil cerita dah hadis ni. Tu semuanya ada ke sebagian kita. Nama kata baca ya tak boleh. Jangan duk baca. Melainkan niat zikir. Baca Quran satu surah apa satu muka surat tu bukan niat zikir, tu nak mengulang sebagainya tu tak boleh semua tu. Rupa-rupanya ada lagi, boleh rujuk dalam kitab Minhaj ala Syafi'iyah. Minhaj ni ada banyak kitab Minhaj ni. Minhaj Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik sebagainya. Tapi ni ala Syafi'iyah, atas pendapat Imam Syafi'i. Kitab Minhaj yang jalan Imam Syafi'i punya. Baik. Ada dalilnya ayat Quran, ada hadis pula, la yamassul Qur'ana illa tahirun. Tak boleh menyentuh Al-Quran melainkan orang yang suci. Jadi orang yang ayat Quran pada la yamassuhu illal mutahharun, surah Al-Waqiah ayat 76 ada di sana. Jangan kamu menyentuhnya Al-Quran melainkan kamu dah bersuci. Dah suci dah. Jadi orang haid, orang hadas besar apa semua ni, dia tak boleh menyentuh Al-Quran. Begitu juga orang yang hadas kecil tak boleh menyentuh Al-Quran. Cuma orang yang hadas kecil ni dia boleh membaca Al-Quran kalau tidak menyentuh. Hadas besar dah tak boleh membaca. Cuma dikecualikan tadi kalau doa, kalau zikir, tu sunat-sunat mandi kita semua tu ada ayat Quran tu. Macam Bismillahirrahmanirrahim tu, yang tu boleh. Sebab kita niat tu sebagai sunat mandi.
dibolehkan, dibahas oleh para ulama yang muktabar, kita ikut ialah hak tu boleh. Ya. 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 Dia bukan Islam. Ya. Kita tengok dulu Umar Ibn Khattab, dia belum masuk Islam di masa tu. Dia mula nak pegang Al-Quran dan sebagainya, tak dibenarkan lagi baginya. Jadi kita ajar yang mana boleh dulu kepadanya. Mungkin kita ajar mengenal alif bata, boleh kan? Belajar mengeja dan sebagainya, dan bukan ayat Quran lagi. Kan, perkataan biasa semua tu kan, doroba, jalasa dan sebagainya tu semua tu, jalasa panjang pendek apa semua tu kita boleh ajar. Lepas tu kita cerita banyak mengenai tentang Islam, yang kita cerita dulu, bagi dia berkenalan dulu dengan Islam. Bukan terus baca Quran, udah gitu kan. Tapi kalau dia nak belajar membaca, kita belajar dia, ada lagi kita panggil belajar bahasa Arab, nama dia. Bahasa Arab bukan belajar Quran pun. Guna perkataan tu tak mengikut susunan ayat Quran, tapi ada tak perkataan tu dalam Quran, ada juga. Macam buku Iqra dan sebagainya tu, yang 1, 2, 3 tu, dia tak ada susunan dalam bentuk ayat lagi, baru kalimah dan sebagainya. Yang tu boleh kita bagi kenal kat dia. Kalau dia nak berpuasa, nak ikut kita puasa pun semua, tu boleh semua. Tapi tak dikira lagi, semua orang kata yang tu tak diwajibkan. Sebab apa? Dia syarat nak sah puasa tu mesti Islam. Jadi nak ikut puasa, ikut dulu, nak ikut kita katanya. Dia nak belajar sebagainya, kita boleh cerita. Tapi kalau dia nak semayang, dia tak sah lagi semayang dia, kita boleh ajar cara semayang tu, macam tunjuk macam ni sebagainya. Tunjuk ajar tu boleh. Nak tunjuk ajar tu, dia belum semayang lagi, tapi kita ceritalah semayang ni, orang Islam ni lagu ni, ada takbir, ada rokok semua. Kalau dia nak buat tu boleh, sebab tak dinamakan semayang ni bagi dia. Kita pun tunjuk kadang-kadang kat anak murid kita bukan ada wuduk pun, ada rokok macam ni semua tu. Jadi kalau nak ajar itu boleh. Tapi kalau nak membaca dalam bentuk penuh ayat Al-Quran itu tak boleh. Tapi kalau kita nak ajar dalam bahasa Arab, tapi ada tak perkataan tu dalam Al-Quran? Ya, boleh juga tu. Sebab tu dikira belajar bahasa Arab kan, bukan belajar Al-Quran nama dia. Itulah. Ada jalan dia, boleh ke mana pun. Tidak terhalang lah bagi kita nak ajar orang yang baru masuk Islam, orang yang tak Islam lagi. Sampai bawa masuk dalam masjid boleh kan? Boleh masjid. Masjid negara ke mana kan? Dia bukan kat hadas besar semua tu, masuk masjid tu. Sedangkan salah satu tadi ni, orang yang berjunub ni, dia tak boleh duduk di dalam masjid, melainkan yang ada satu yang dibenarkan, orang yang haid atau nifas ni atau junub ni tak dibenarkan berada di dalam masjid. Illa abiri sabilin hatta taghtasilu, melainkan orang yang nak lintas ya dalam masjid, dia tak berhenti, tu boleh. Orang yang nak lintas saja. Tetapi ada hukumnya. Ada hukumnya. Contohnya orang tidur dalam masjid, lepas tu dia bermimpi ada besar, dia kena keluar segera. Dia kena keluar. Pasal dia keluar tu dia dalam hadas tu, tapi dia tak berhenti. Pada mimpi-mimpi dia tidur balik, haram. Mimpi dia basah, mata tidur, dia malah makin keluar katanya, haram hukumnya. Tapi ada lah orang ni, dia ada hadas daripada luar ke dah, dia bukan tidur dalam masjid lah, dia nak lintas dalam masjid lah, ya masih ada lagi hukumnya. Kalau tengok dalam mazhab Syafi'i, walau macam mana pun khilaf mengenai tentang hak yang tadi ni. Yang dikenaki perkataan amirin sabil ni, ada lagi berbeza pendapat dengan Imam Syafi'i ni, iaitu menurut Qadi Husin, semua murid-murid Imam Syafi'i menghukumkan orang
boleh lintas. Orang yang berjunub ni boleh lintas di dalam masjid, tapi dia tak boleh berhenti di dalam masjid. Tu. Tapi hukumnya makruh. Kalau kata boleh itu ada hukumnya jugalah, tapi hukumnya makruh, bukannya haram. Tapi kalau dia berhenti, hukumnya haram, berhenti di dalam masjid, duduk dalam masjid sah, tak boleh. Walaupun dalam masa 2 saatnya, nama kata berhenti tak boleh. Jalan terus tak berhenti tu. Kadang tu masjid tu luas juga, bukan 2 saat jalan nak pergi sana, tapi dia tak berhenti. Dengan berhenti saat dalam 2 saat, tu haram. Jadi dia kena jalan terus. Tetapi hukumnya makruh, sebab kita berjunub tak bolehlah kita lalu, tak eloklah kita lalu di dalam masjid. Jadi ulama yang lain pula mengatakan tak, yang tu bukan untuk orang junub, haid ke apa semua, jadi untuk orang yang musafir. Abiris sabil tu maksudnya orang yang bermusafir. Jadi kita pegang dah, kita mazhab Syafi'i ni kita ikut yang mazhab Syafi'i lah, iaitu orang yang berjunub ke haid ke yang hadas besar ni, dia tak boleh duduk di dalam masjid. Tapi dalam bab menziarahi masjid, orang putih, orang Cina, orang mai mana tu, depa boleh masuk dalam masjid kita, tetapi kita letak ada syarat, iaitu kena menutup aurat. Masjid dia ada sediakan, ada sediakan pakaian yang tutup aurat, jubah lah. Ada jubah kalau hitam semua tutup semua. Dia pun makin tadi pakai seluar pendek tu. Apa ni orang bukan Islam tadi tu, tapi dia nak melawat katanya. Dia bukan kat hadas besar semua tu. Dia bukan Islam semua tu. Jadi hak ni dikecualikan. Kita cerita tadi ni orang yang berjunub tak boleh duduk dalam masjid kan. Tapi kita nak cerita tadi ni pula, tak, orang kafir ni lain pula, tak ada kira. Mereka junub kata junub, memang mereka duduk dalam keadaan kafir, memang mereka dalam keadaan dosa dah ke mana pun. Kita orang Islam tak mahu dosa tu. Mereka sebab tu yang boleh sebab mereka kalau tak junub, mereka tak ada hadas besar ke hadas besar ke, mereka tetap dah duduk dalam keadaan berdosa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita bagi mereka masuk tu bila mereka nak, tetapi dalam bentuk lawatan. Kita tengok apa semua tu, tapi pakaian tetap kena jaga mereka. Tak dilonggarkan bebas mereka nak masuk ikut dah begitu saja, dah. Bila ada syarat-syaratnya, barulah boleh dia masuk. Lepas tu ada lagi orang lain mengiringi mereka. Orang kita lah, Islam yang mengiringi mereka. Saya ni mereka buat itu, pergi duduk taman ke, jejak Quran ke apa ke, kita tak tahu lah tu nanti. Dia pun bukan tahu kata tu langkah Quran ke semua dah. Boleh masuk lawat je, lain-lain pun tak boleh pun. Lagi dia pinat duduk atas mimbar pula kan, duduk baca khutbah kata tu kan, duduk apa ni tempat cantik je duduk kata tu dah. Tempat-tempat yang tu kita tak benarkan. Nak tengok boleh, tapi bukan nak tempat di situ. Habis itu nanti kita akan tengok pula. Nifas kita tahu, kita haid ni kita dah tahu bahawasanya sekurang-kurang haid ialah sehari semalam. Baik, malam ni 24 jam lah, no? Itulah. Itu sekurang-kurangnya. Jadi dalam kajian Imam Syafi'i, haid ni yang paling awal dia datang 9 tahun dah ada dah. Kita bincang apa ni dah ada tajuk tu, dia kira nak balik tu bila semua bahagiannya tu dah ada dah. Baik, sebanyak-banyaknya haid ni 15 hari 15 malam. Lepas pada tu dipanggil darah penyakit. Dalam bahasa Arab dipanggil darah istihadah. Begitu juga kalau dia datang haid ni masa umur 8 tahun, itu dipanggil istihadah juga. Begitu juga 63 tahun. Lepas pada tu kalau datang lagi darah pula, tu semua dipanggil darah penyakit juga tu. Selepas pada tu. Baik, kalau yang darah haid ni macam darah istihadah ni macam mana? Dia wajib sembahyang juga. Wajib sembahyang. Jadi macam mana ada darah ni? Dia nak sembahyang, dia kena basuh. Lepas tu kita pakai dulu. Zaman Siti Aisyah dulu dia cerita mengenai tentang dulu mereka sumbat kapas apa semua gitu lah. Supaya tak keluar kalau istihadah ni mereka tak ni. Dia dipanggil orang yang berkekalan hadas. Dia bukan haid dah, orang yang berkekalan hadas. Jadi dia wajib mandi kat hadas besar apa semua. Lepas tu pula dia nak sembahyang, dia ambil air sembahyang, dia kena bila masuk waktu sembahyang baru dia basuh. Kalau dia basuh sebelum masuk waktu sembahyang apa semua tu panjang masa dia dah, bolehlah dia nak basuh, tapi tak dikira lagi, tak cukup lagi syarat dia. Bila masuk tu baru dia basuh dan ambil wudu.
Lepas tu dia kena tutup dah pakai tuala, dia basuh apa semua. Lepas tu dia pakai tuala wanita tu. Lepas tu baru dia berwuduk. Kalau dia ada air, ambil wuduk. Kalau tak ada, kena tayamum. Jadi sembahyang dia tu, wuduknya tu hanya boleh untuk sekali saja sembahyang fardunya. Bagi orang yang berkekalan hadas, itu wanita. Kalau orang lelaki, kencing tak tu semua, sama juga tu. Kencing, makit, ada semua tu. Dia kena pakai lah ke mana. Nak pakai pampers ke apa kan. Orang lelaki pakai pampers kan, betul lah. Dia buat ke mana tu, supaya najis tu tak pi ke lain, tak kena pada badan kita dan juga pada pakaian kita. Dia pun macam tu juga. Dia bila masuk waktu, dia kena cuci. Kalau sebelum tu dia cuci, tak jadi. Bolehlah dia dah cuci, tapi tak dikira. Dia kena masuk waktu, dia kena cuci. Lepas tu pakai pampers. Lepas tu ambil air sembahyang. Sembahyang dia ni, air sembahyang dia ambil ni untuk mengharuskan sembahyang. Jadi sedangkan masa tengah nak ambil sembahyang pun, najis dia nak keluar agak ada agak. Dia berkata, tapi dimaafkan begitu, boleh. Satu wuduk tu hanya untuk satu fardu saja. Baik, kalau dia sembahyang fardu sekali lah. Lepas tu saat lagi dia nak kalau sembahyang sunat, boleh berapa kali pun tak apa. Yang sunat, dia dah sembahyang fardu, lepas tu nak sembahyang sunat, boleh. Dengan wuduk tu juga, dia boleh pakai lah berapa kali pun tak jadi masalah lah. Tapi kalau dia nak sembahyang fardu pula yang lain, contohnya lepas dia sembahyang fardu, dia nak sembahyang qadha hak fardu, dia kena ambil wuduk lain. Walaupun dia tak kentut apa semua, dia kena ambil wuduk lain. Lepas dia sembahyang qadha hak fardu tu, dia nak sembahyang nazar. Dia bernazar nak sembahyang sunat 2 rakaat. Sembahyang sunat tu dah jadi wajib dah. Jadi fardu dah. Dah jadi fardu, dia kena ambil wuduk lain pula. Jadi hak dia nazar, hak sembahyang qadha hak fardu dia, atau sembahyang fardu hak tunai dia, semuanya kena ambil wuduk lain. Semua kena ambil wuduk. Dia boleh sekali yang wuduk dia. Baik. Habis kat tu nanti kita sambung fardu mandi ada 2. InsyaAllah nanti kita akan bincang di situ pula. Tak sempat saya nak bincang tentang nifas, wilada dan juga maut tadi tu. Jadi semua ni mewajibkan mandi. Allah. Tanda di situ lah. Fardu mandi itu 2. Baca terus ikut fardu mandi ni. Yang pertama niat, yang kedua meratakan air kepada seluruh badan kita. Habis itu dia. Dia nak mula tang mana? Tak jadi masalah, boleh belakang. Wuduk dah sebab dia ada tertib. Mandi dia tak ada tertib. Wuduk tengok syarat fardu wuduk tu, dia ada berapa? 6 semua. Last sekali dia ada tertib. Kan? Tapi mandi dah 2 saja. Iaitu niat, lepas tu meratakan air pada seluruh badan. Ni hak bagi hadas besar ni nampak berat tapi dia mudah pula. Kita boleh niat tak mana kita nak basuh, kata cuma sunat kita daripada atas. Tapi kalau kita nak niat tak mana, tang kaki dulu ke tangan ke tang perut ke tang jurus air tang tu niat, jadi dah. Jadilah niat kita sah dah tu. Wudu dah, dia mesti kena sampai air kepada muka. Dah, ni tak ada tertib. Kita nak basuh kaki naik ke atas ke, kepala turun ke bawah ke, pinggang naik ke atas ke mana, ke badan dulu sekali lagi baru nak turun ke kaki, ke kepala, ke mana, bantai lah ke mana pun, dia tak ada tertib. Mak mandi ni, yang pentingnya meratakan air, bagi air sampai seluruh tubuh badan kita. Rambut yang tersimpul semua kena buka dan sebagainya, melainkan sukar dan sebagainya. Jadi kalau rambut panjang sanggui ke apa, dendan ke apa, bukalah, buka semua. Kalau tak pasti boleh sampai air, kalau yakin boleh sampai tak apalah. Kalau tak yakin, dia kena wajib, dia kena buka. Semua lipatan-lipatan kena sampai ke air. Apa lagi? Dubur kita. Bagi orang lelaki perempuan, dubur tu bila kita duduk mencangkung tu masa berak tu, dia yang halaqah dubur itu dikira bahagian luar. Tapi bila kita berdiri dia duduk semua tu tak nampak tu, bila kita berak dia terang kan, yang keliling tu dikira bahagian luar dalam kajian Imam Asy-Syafi'i. Jadi wajib kita kena sampaikan air situ juga. Lah ni kita mandi pakai air paip apa semua senang, curui masuk pot tembok ya. Tak perlulah tembok masuk paip air dalam-dalam tu. Jadi kita curui ya. Jadi kita duduk ke atau tonggek sikit ke mana ke, bagi air sampai ke dalam. Jangan basuh bahagian dubur luar tu saja.
Tapi bagi masuk ke dalam rongga tu sikit, dah. Akan sampai. Dalam mazhab Syafi'i dikira bahagian luar. Tu. Apa lagi yang tak wajib dalam mandi ni? Dalam mata, tak wajib. Tu lah. Dalam hidung, tak. Ya. Dalam telinga, tak, di bahagian luar. Dalam tak perlu masuk air, tak. Tapi yang bahagian boleh sampai jari besar ni, ya. Jari kecil tu tak. Jari kecil dah masuk dalam lah. Jadi mana ni? Yang kita nak kira hak dalam ni. Jadi kalau jari kecil boleh masuk dalam tu. Ni dah tak kira dah. Hak jari besar kita. Takat tu saja. Hak tu dikira luar. Kita nak sukat lubang telinga kita ni, dalam luar dia tu takat mana? Sukat jari hak besar. Jari besar kita lah. Jari kelingking tak? Jari kelingking dia boleh masuk dalam ni. Tu. Kena pakai jari kelingking buat masuk dalam tu basuh. Ada. Pakai takat jari telunjuk kita ni, dah cukup. Semua lipatan-lipatan tu wajib juga dia sampaikan. Hidung hanya bahagian luar ni saja. Hak dalam tu tak. Hak dalam nak kena korek kan masuk air hidung dah. Tak kena tu. Hak bahagian luar ni saja. Lubang hidung. Mata, dalam mata tak perlu kita mata kena masuk air kan. Angkat ada besar dah. Hanya bahagian luar saja. Itu dikira hak bahagian luar lah. Jadi setiap yang bahagian luar wajib kena sampaikan air, termasuk lubang dubur kita. Ketika kita qada hajat, kita berak masa tu, dia duduk di bahagian dikira hukum luar itu. Hak tu dia kena sampaikan air juga. Jadi pastikan tidak ada halangan, ada getah ke, kita potong getah ke apa, semua ni ada sekerat ke apa lekat kat tangan kita, ada cat ke, orang tukang cat sebagainya, semua tu melainkan dia memang tukang cat dan sebagainya. Ada lagi dibaharkan lagi, ada sedikit-sedikit dimaafkan. Kalau kita bukan tukang cat sekali ya, tak dimaafkan hak tu. Kerja dia memang kerja cat, hari-hari kerja cat katanya, memang tak dapat lah. Memang ada ke mana tak dapat nak hilang cat tu. Sat lagi sambung buat cat lagi, sambung lagi, memang tak boleh dah. Hak tu barulah dia diberi kemaafan kepadanya. Lepas tu pula jangan ada pada anggota kita ini macam pewarna. Yang kita basuh dia sekali dia berubah air, kita tanya-tanya jadi warna merah habis kot lain semua. Tak mau juga. Air mutlak tadi telah pun jadi berubah warnanya, rasanya. Ada gula kat air gula, basuh sekali tanya-tanya betul. Tak boleh, kena buang dulu air gula, kena buang dulu pewarna yang ada sebagainya yang menghalang lah. Tu tak boleh. Tu kalau nak dye rambut dan sebagainya pun ada juga tu. Kalau yang jenis menutup rambut tak boleh. Kalau yang serap macam inai, dia serap masuk dalam, dia tak menghalang air boleh sampai. Tu boleh. Pewarna kuku dan sebagainya ni, yang air tak boleh sampai semua ni, tu tak boleh. Yang jenis serapnya tu, tu nampak macam inai, dia serap. Walau macam mana pun rambut ini kita pakai inai warna hitam tak dibenarkan. Tak dibenarkan. Inai hal lain tu okey lah, boleh. Tetapi inai kalau hitam ni yang dibenarkan hanya satu ya, dalam peperangan. Bagi orang tua-tua yang dah beruban lah, pakai hitam semua. Orang kafir tengok, semua orang muda. Tak boleh nak lawan dengan mereka ni. Kita berapa puluh ribu dah ada orang tua, ada orang muda dah berapa puluh ribu. Mereka semua orang muda, orang kafir tengok. Lain kali tak jadi perang. Tak jadi perang, kita pun tak mati, mereka pun tak mati juga. Selamat, tak ada berlaku pertumpahan darah. Itu saja yang dibenarkan. Dye dalam kalau hitam. Walaupun inai, kita kata inai boleh buat rambut, inai hitam tak boleh, melainkan bila dalam peperangan. Itu saja. Itu pun sekiranya berhajat, memerlukan strategi itu, baru boleh guna. Kalau tidak, tak dibenarkan walau perang pun. Tak ada kesan semua. Orang kafir dah tahu dah, orang tua ada yang mana, daripada siap semua. Tu ni orang kafir tak tahu lagi, boleh lah. Baik, wallahu a'lam. InsyaAllah besok kita hari Sabtu kita ada panjang, insyaAllah kita ada lagi satu pengajian, iaitu kitab Pelita Penuntut. Kita dah mula nak masuk, habis dah anggota-anggota yang zahir, anggota yang 7, dan kita akan masuk maksiat batin pula. Maksiat batin yang dia pokok sangat tu, ada benda yang dia pokok sangat tu, ada 3 perkara sangat yang dia nak tekan sangat, yang sangat-sangat bila dia kata sampai alim ulama pun ada terkena maksiat itu, melainkan yang ada juga yang dapat jawab. Tapi nak ceritanya, mana hak tu yang paling bahaya lah tu. Sampai hak tu pun ada datang hadis mengenai tentang alim ulama pun terkena
masalah maksiat batin yang hak masalah tu. Jadi kita akan bincang yang tu nanti insya-Allah. Kalau nak tahu kena main lah. Sebab apa ahli ulama pun kena lagi, payah nak elak benda tu, tambah kita orang biasa ni. Jadi kita kena belajar macam mana nak elak dia, nak jauhi dia dan sebagainya. Insya-Allah dengan ilmu, dengan pengetahuan, dengan kita fokus tumpu perhatian pada tu, insya-Allah kita boleh menghindarinya. Kalau hak tu kita boleh hindari, insya-Allah sifat-sifat ataupun maksiat-maksiat batin yang lain tu insya-Allah kita boleh. Kalau hak ni tak boleh ya, hak lain payah sikitlah. Hak ni bab utama ni insya-Allah. Baik, seandainya sepatah dua kita dapat pada malam ni, sampaikan pada sahabat kita yang tak dapat hadir. Dan kemarilah kita akhiri dengan baca tasbih kafarah dan juga subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.